kita bertemu. Alangkah bahagianya saat indah itu, sungguh ku rindu. Namun segalanya tak seperti dulu, hanya kerana salah faham saja, salah kecil saja. Ku tak mau lagi salahkan sesiapa, kerana ku sedari salahku sendiri, dan aku mencoba merubah diri. Maafkan ku coba menjadi yang terbaik, namun diriku ini tak sempurna. Selama ini ku berusaha untuk membahagiakan. Hulurkan tangan dalam kesatuan dan hapuslah semua prasangka. Di sisi Tuhan tiada beza, melainkan iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan izin dan limpah kurnianya, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama bertemu secara langsung dalam program webinar Alumni Career Talk Anjuran Persatuan Mahasiswa Pentadbiran Islam dan Syariah Perisha dengan kerjasama Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI, Pusat Alumni dan juga Pusat Kerjaya Teknohusahawan dan Jaringan Pintar Pakai. Sebelum itu, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Arif, Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad selaku Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu dan yang dikasihi para peserta dan juga penonton program webinar kita pada pagi ini. Selamat menonton webinar ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada penonton semuanya, insya-Allah. Baiklah, sebelum itu saya minta kepada para penonton untuk mengisi pautan Google Form yang dipinkan di ruangan komen untuk tuntutan sijil. Baiklah hadirin sekalian, bagi memberkati lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Ahmad Lutfi Afifi bin Muhammad Nasir. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بسر الفاتحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعوناك يا الله فاستجب اللهم دعاءنا يا مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن سبق لهم ملك الحسنى وزيادة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.
اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك والنور وجهك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مترودا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Lutfi Afifi bin Muhammad Nasir di atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, untuk makluman semua, program ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada semua mahasiswa dan juga mahasiswi syariah khususnya dalam jaluran kehakiman mengenai kerjaya yang bakal diceburi dalam bidang kehakiman sekaligus dapat memupuk minat mahasiswa dan juga mahasiswi untuk mendalami bidang perundangan dengan lebih jelas dan juga terperinci. Baiklah hadirin sekalian, untuk makluman semua, sesi webinar ini akan diadakan dengan 2 sesi di mana sesi yang pertama webinar ini akan membincangkan berkenaan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah bersama dengan panel kita hari ini iaitu Yang Amat Arif, Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad, dan juga bagi sesi yang kedua pula kita akan membincangkan berkenaan kerjaya peguam syar'i bersama dengan panel yang berusaha Tuan Wan Muhammad Aziadi bin Wan Abdul Jalil. Jadi saya harapkan kepada semua para penonton dapat terus bersama kami sehingga ke akhir program ini insya-Allah. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Safina binti Muhammad Nur selaku moderator anda bagi slot pertama webinar kita pada pagi ini. Baik, kepada para penonton sahabat yang saya muliakan, panel jemputan yang kita bawakan pada webinar pada kali ini memang bukan calon-calon orangnya, seorang yang cukup hebat dalam bidang perundangan syariah. Dengan ini saya perkenalkan yakni panel pertama kita iaitu Yang Amat Arif Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad selaku Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu. Assalamualaikum Yang Amat Arif Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mulakan sesi slot pertama kita pada pagi ini, suka untuk saya kongsi sedikit latar belakang Yang Amat Arif Tuan Haji yang cukup hebat pada pagi ini. Baik, beliau pernah mendapat pendidikan di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Kuza sehingga SPM dan juga STPM. Seterusnya pada tahun 1990, beliau telah menyambung pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan berjaya memperolehi ijazah sarjana muda pengajian Islam, syariah dan undang-undang konon dengan kepujian dan meneruskan lagi pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan memperolehi Diploma in Law and Administration of Islamic Judiciary pada tahun 1992. Bukan itu saja, pengajian tertinggi beliau juga adalah dengan memiliki ijazah sarjana yakni Master of Law Executive LLM dari Universiti Islam Antarabangsa UIAM pada Oktober 2010. Dan juga banyak lagi pencapaian yang kalau saya nak cerita tu memang terlalu hebat. Jadi sebagai beliau seorang hakim sehinggalah dilantik dan ditauliahkan sebagai Ketua Hakim Syar'i Negeri Terengganu bermula 1 Mac 2013 sehinggalah kini. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikitlah antara anugerah Yang Amat Arif Tuan Haji yang diperolehi oleh beliau adalah dengan mendapat darjah kebesaran Mahkota Terengganu yang amat dihormati dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu pada 20 Julai 2012. Pernah juga mendapat anugerah pingat ahli mangku Sultan Mizan Zainal Abidin yang amat terpilih dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu pada 20 Julai 2005 dan juga pernah mendapat anugerah pingat jaksa kebatian dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu pada 20 Julai 2002. Dan antara pencapaian-pencapaian beliau itu sangat-sangat memberi inspirasi buat saya, bukan saja saya tapi buat kita semua insya-Allah. Dan begitulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan pencapaian ataupun penganugerahan yang pernah beliau kecapi. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Arif Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad
selaku Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu untuk meneruskan slot pertama kita dengan perkongsian berkenaan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Dengan ini saya mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih saudari pengacara majlis dan semua peserta-peserta yang pelajar-pelajar yang berada dalam dalam program pada pagi ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesudian menjemput saya dalam program pada pagi ini yang berkaitan dengan konflik bidang kuasa di antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Boleh dengar saya ya? Okey, alhamdulillah. Saya difahamkan bahawa ada beberapa soalan yang telah dihantar oleh pihak urusdia kepada saya untuk saya menjawab soalan tersebut. Jadi saya confuse hari ini sama ada saya akan meneruskan dengan slide tajuk umum kertas saya ataupun saya hanya pergi kepada menerangkan ataupun menjawab soalan-soalan yang telah dihantar oleh pihak urusdia kepada PA saya. Dan saya tak tahu mana satu yang saya nak mulakan, tapi bila saya tengok kepada keperluan kepada peserta-peserta untuk memahami sedikit sebanyak tentang konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah ini, saya rasa mungkin saya akan mulakan ataupun saya akan berbicara tentang apa yang disoal, berdasarkan kepada soalan yang telah dihantar oleh pihak urusdia lah ya. Sebab saya rasa itu mungkin boleh melengkapi apa yang dihajatkan melalui program ini. Kalau saya pergi kepada slide saya itu mungkin dia terlampau panjang kerana saya berdasarkan kepada paper yang telah saya gunakan untuk dalam beberapa pembentangan sebelum ini. Mungkin tidak sempat dengan waktu yang diperuntukkan. Tapi walau bagaimanapun, insya-Allah saya akan kongsikan paper saya itu nanti dengan pihak urusdia untuk dibuat rujukan ataupun sekiranya diperlukan boleh nanti PA saya akan panjangkan paper saya ini kepada pihak urusdia. So pada pagi ini saya akan teruskan kepada betul ke pengurusi macam tu? Saya akan teruskan kepada soalan yang telah diajukan awal kepada saya. Dan saya ingat ini mungkin lebih spesifik yang ingin diketahui daripada sedikit pengalaman yang ada dengan saya selama bertugas sebagai pegawai syariah selama lebih kurang 30 tahun dah. Okey. Jadi di antara beberapa perkara yang ingin diketahui daripada saya berdasarkan kepada cadangan soalan panel ini, iaitu berkaitan, yang pertamanya berkaitan bolehkah saya cerita sedikit menceritakan sedikit mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey. So bidang kuasa Mahkamah Syariah ini sebelum pada itu saya ingin mengatakan bahawa enactment yang berkuat kuasa yang dipakai di dalam Mahkamah Syariah masa ini
Di antaranya ialah enactment tata cara jenayah syariah, iaitu berkaitan dengan prosedur tata cara bagaimana pengurusan satu-satu kes jenayah itu dikemukakan dan diuruskan sehingga selesai satu-satu perbicaraan. Begitu juga ada enactment tata cara mal Mahkamah Syariah yang berkaitan perkara-perkara yang selain daripada perkara jenayah, iaitu prosedur yang berkaitan dengan harta, perkahwinan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan civil matters lah. Okey, yang ketiga, enactment keterangan Mahkamah Syariah. Dan yang keempat, enactment kesalahan jenayah syariah takzir. Yang kelima, Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu. Yang keenam, enactment pentadbiran ahli-ehwal agama Islam Terengganu. Dan yang ketujuh ialah enactment Mahkamah Syariah. Jadi, yang berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah ini ada disebutkan di dalam enactment Mahkamah Syariah Terengganu, iaitu dinamakan enactment Mahkamah Syariah Terengganu tahun 2001. Okey, pertama dinamakan enactment bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dah fahami kerana ianya telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, maka dinamakan sebagai satu enactment. Berbeza dengan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, dinamakan sebagai Akta. Dan begitu juga bagi Sabah dan Sarawak, enactmentnya disebut sebagai ordinance, khusus bagi Sabah dan Sarawak. Okey, sebelum itu saya nak udaskan, nak kongsikan sedikit enactment Mahkamah Syariah ini, daripada mana wujudnya enactment Mahkamah Syariah ini. Di mana punca kuasa yang sebenarnya yang Dewan Undangan Negeri boleh membuat enactment Mahkamah Syariah ini. Okey, enactment Mahkamah Syariah ini kalau kita lihat punca kuasa utamanya ialah sebagaimana dalam butiran 1, senarai 2, iaitu senarai negeri dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Yang mana mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah biasa lihat kepada jadual ke-9 senarai 2 butiran 1 ini yang telah menceritakan, memperuntukkan bidang kuasa yang boleh diadakan undang-undang ataupun enactment oleh pihak Dewan Undangan Negeri. Dan ianya termasuklah enactment Mahkamah Syariah tadi dan juga beberapa enactment yang saya sebutkan awal tadi. Itu dia punca kuasa utama dia. Dan dia telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan dinamakan sebagai enactment sebagaimana berlakunya di Parlimen yang meluluskan undang-undang yang dinamakan sebagai Akta. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat peruntukan dalam butiran 1 senarai 2 ini, dia menyebutnya bahawa kecuali mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, selain daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan Putrajaya, maka hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertundangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, penjagaan, alan, pecah milik dan amanah bukan khairat, wakaf dan takrif serta pengawal selian amanah khairat dan agama, pelantikan, pemegang amanah dan pembadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat, institusi amanah khairat, dan sebagainya. Yang paling penting sekali, satu ayat dalam tu dipanggil, satu peruntukan dalam tu, perwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan, keanggotaan susunan tata cara dan sebagainya. Okey, jadi inilah punca kuasa utama yang membolehkan Mahkamah Dewan Undangan Negeri
membuat dan meluluskan satu undang-undang yang akan dipakai di dalam mahkamah syariah. Maka daripada punca kuasa inilah maka diadakan inama mahkamah syariah tadi. Dan di mana dalam inama mahkamah syariah ini menceritakan di dalamnya ada peruntukan berkaitan dengan bidang kuasa. Bidang kuasa yang diberikan kepada mahkamah syariah. Dan bagi mahkamah syariah seluruh Malaysia, setakat ini bidang kuasa yang diberikan itu bidang kuasa asal ialah terhadap mahkamah rendah syariah dan mahkamah tinggi syariah. Okey, apa dia bidang kuasa mahkamah tinggi syariah? Dalam inama mahkamah syariah disebutkan dalam seksyen 11 itu, iaitu mahkamah tinggi syariah dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah inama ini, atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Itu dalam bidang kuasa jenayah. Dalam bidang kuasa malnya, mendengar, memutuskan semua tindakan dan prosedur jika semua pihak dalam tindakan atau prosedur itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosedur itu adalah berhubung dengan pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembubaran perkahwinan, dan begitu juga berkaitan dengan apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan. Nafkah orang tanggungan, pembahagian, wasiat, alam dan sebagainya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada seksyen 11 dalam inama Mahkamah Syariah Terengganu tahun 2001 yang memperuntukkan bidang kuasa mahkamah rendah dan mahkamah tinggi syariah. Begitu juga bagi mahkamah rendah syariah dalam bidang kuasa jenayahnya, iaitu membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah inama ini atau menetapkan atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan terhadap rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diputuskan oleh inama atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya sekali, yang boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diputuskan bagi kesalahan itu. Dan dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan jika amaun dan nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM100,000 atau tidak dianggarkan dengan wan, tidak termasuk tuntutan hadanah atau sepencarian. Jadi di sini bidang kuasa Mahkamah Syariah, kalau di Mahkamah Tinggi, hukuman jenayahnya boleh sampai kepada RM5,000, penjara 3 tahun dan 6 sebatan. Tapi di Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah, hanya RM3,000 dan penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi dalam kes mal, bidang kuasanya adalah perkara-perkara yang berkaitan jika amaunnya melebihi RM100,000 atau tidak didapat dianggarkan dengan wang, maka dia adalah difailkan di Mahkamah Tinggi, dan kalau bawah daripada RM100,000 maka ianya adalah bidang kuasa Mahkamah Rendah. Itu saja bidang kuasa yang ada dalam Mahkamah Syariah setakat ini. Okey, daripada mana wujudnya kenapa Dewan Undangan Negeri hanya meluluskan peruntukan sebanyak ini sahaja kepada Mahkamah Syariah? Kenapa setakat RM5,000? Kenapa setakat 3 tahun 6 sebatan? Kenapa tak boleh? Tak boleh lebih daripada itu? Sedangkan Dewan Undangan Negeri adalah berbidang kuasa untuk kata orang untuk
untuk meluluhkan satu undang-undang bagi Mahkamah Syariah. Jadi di sini tahap bidang kuasa ini disebut lagi dalam Akta Mahkamah Syariah. Bidang kuasa jenayah 1965, pindaan 1984. Jadi masih lagi ada satu punca kuasa lain yang menghadkan bidang kuasa Mahkamah Syariah ini, iaitu di dalam Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayahnya. Okey, 1965, pindaan 1984 di Seksyen 2. Kalau saya boleh bacakan di sini, Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang mengerti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai negeri dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Jadi punca kuasa yang kedua di sinilah kenapa Dewan Undangan Negeri hanya boleh meluluskan satu peruntukan yang hanya berdasarkan kepada RM5,000, 3 tahun penjara dan 6 sebatan. Dan inilah istilah yang dikatakan 356. Sebagaimana orang selalu sebut 356, 35, bidang kuasa 356 itu bermaksud 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 sebatan. Okey. Jadi inilah yang sebelum ini yang kita selalu tengok dalam media sosial yang kerajaan memperjuangkan Akta 355. Akta 355 ini adalah bertujuan untuk meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah daripada Akta 356 ini, ingin supaya hukumannya lebih tinggi lagi. Okey. Itu punca kuasa yang kedua, kenapa daripada mana wujudnya enactment Mahkamah Syariah ini. Dan daripada bidang kuasa yang disebutkan di sinilah maka diadakan bidang kuasa dalam enactment Mahkamah Syariah tadi. Saya ingat itu secara ringkas terhadap persoalan yang kedua. So pengurusi saya masih boleh teruskan lagi? Boleh ya Arif. Okey, itu dia penerangan sedikit saya dari segi terhadap soalan pertama. Saya harap ianya dapat melengkapi sedikit sebanyak bagi persoalan yang mana bolehkah diceritakan sedikit mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah tadi. Okey. Saya pergi kepada persoalan yang kedua yang mana berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang telah dihantar oleh pihak Rusia kepada PA saya. Itu saya jelaskan iaitu perkara yang kedua iaitu sebelum tahun 1988 penghakiman Mahkamah Syariah seringkali dirayu ke Mahkamah Sivil menyebabkan hukuman yang berlandaskan prinsip syariah dinodai oleh Mahkamah Sivil. Pada tahun 1988, Mahkamah Syariah telah mencapai kemerdekaan apabila berlaku pindaan perlembagaan. Pindaan ini telah memasukkan artikel 121-1A yang menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Selain itu, terdapat juga kesalahan-kesalahan yang boleh dibicarakan sama ada di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Persoalan saya, adakah kemerdekaan Mahkamah Syariah betul-betul dikecapi oleh Mahkamah Syariah? Yakni tiada lagi campur tangan Mahkamah Sivil terhadap Mahkamah Syariah berasaskan kedua-dua senario itu. Okey. Dalam menjelaskan persoalan ini, sebelum pada itu saya
ingin menerangkan sedikit kedudukan artikel 1211A ini. Dalam perlembagaan persekutuan, sebelum adanya perkara mengenai 1211A ini, dia 121 dalam kurungan tu A huruf besar. Okey. Dia sebelum pada wujudnya artikel 1211A ini, dia sudah ada satu perkara 121, satu A dan B. Sebenarnya sebelum tu dia ada A, B, C kan. Tapi dia buat satu A dan B, di mana perkara 1211 ni, dia menyebut mahkamah hendaklah ada dua mahkamah tinggi yang selaras bidang kuasa dan tarafnya, iaitu A, satu di negeri-negeri Tanah Melayu yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Malaya, yang mempunyai ibu pejabat pendaftarannya di Kuala Lumpur. Dan B, satu di negeri-negeri Sabah dan Sarawak yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Borneo, dan yang mempunyai ibu pejabat pendaftarannya di mana-mana tempat di negeri-negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu peruntukan yang sedia ada dalam perlembagaan persekutuan mengenai perkara 121, iaitu satu A dan B. Orang Terengganu kata satu A huruf kecil, B huruf kecil. Okey. Tetapi pada tahun 1988 telah ditambah satu lagi perkara, satu lagi artikel yang baru, iaitu perkara 1211A. A yang ni dalam kurungan huruf besar. Nanti kalau rujuk kepada perlembagaan persekutuan dapat tengok dah di situ. Dalam kita membaca statut, undang-undang dan sebagainya, semuanya perlu diambil kira. Sama ada A huruf besar, A huruf kecil, noktah koma, noktah bertindih dan sebagainya. Dalam penggubalan undang-undang ni, semua itu mempunyai maknanya yang tersendiri, yang membawa kepada dan atau dan, itu perlu diketahui juga. Itu mungkin yang tu kita tuan-tuan boleh bincang dengan lecturer tuan-tuan semualah. Okey, dalam tahun 1988 pindahan 1211A tadi menyebut mahkamah-mahkamah yang disebut dalam fasa 1, iaitu yang disebut dalam 121 di atas tadi, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo, tidaklah boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Itu saja yang disebut dan dalam perkara 1211A. Jadi mahkamah yang disebut dalam 121 di atas, yang disebut dalam fasa 1 tadi, ialah Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi di Borneo. Okey. Nanti mungkin tuan-tuan akan, tuan-tuan tu adik-adik sekalian akan tahu, akan bertanya kenapa disebut satu tapi banyak mahkamah tinggi kan. Okey, nanti adalah istilah-istilah dia, macam Kuala Terengganu disebut Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Terengganu, Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Baru, Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan sebagainya. Tapi ditetap dengan hanya satu saja Mahkamah Tinggi Malaya bagi Semenanjung Tanah Melayu dan Mahkamah Tinggi Borneo bagi Sabah dan Sarawak. Okey. Walaupun peruntukan 1211A ini, 1211A ini, tapi kena ingat selepas pada Mahkamah Tinggi, dia masih ada di mahkamah sana, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Yang Mahkamah Persekutuan ini, Mahkamah Rayuan ini masih boleh mendengar rayuan atau permohonan daripada semua pihak untuk membuat semakan perundangan terhadap semua perkara, dan termasuklah perkara-perkara yang bersabit dengan agama, bersabit dengan mahkamah syariah dan mahkamah sivil sendiri. Jadi dua Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan ini masih ada bidang kuasa untuk mendengar semakan
judiciary review terhadap semua perkara. Jadi itu perkara perlu dipahami berkaitan dengan soalan tadi, adakah 1211A ini betul-betul merdeka tetapi masih ada mahkamah rayuan, masih ada mahkamah persekutuan. Yang kedua-duanya dianggoti oleh semua hakim mahkamah sivil. Baik. Jadi saya nak kongsi sedikit sebenarnya apa perkara sebenarnya berlaku dalam perkara 1211A ini. Okey. 1211A ini timbulnya kerana sebelum ni telah berlaku satu percanggahan bidang kuasa yang sangat ketara. Yang sangat ketara, mana sebelum 1988. Satu perkara yang sangat ketara berlaku kepincangan percanggahan bidang kuasa antara kedua-dua sistem mahkamah ini. Iaitu kalau boleh rujuk dalam MLJ, dia ada lapor dalam MLJ 1971, MLJ 265, iaitu kes Mariam versus Muhammad Arif. Dalam kes ini, hakim mahkamah sivil yang selama ini mempunyai bidang kuasa asal dalam hal jagaan anak, tidak kira sama ada Islam dan bukan Islam, telah berpendapat bahawa mahkamah sivil masih mempunyai bidang kuasa. Walaupun bidang kuasa itu mengenai orang-orang Islam telah diberikan kepada mahkamah syariah. Okey, jadi kes ini sangat ketara berlaku di mana hakim berpendapat walaupun berkaitan dengan hak jagaan anak orang-orang Islam, tetapi mahkamah sivil masih mengatakan bahawa dia tetap ada bidang kuasa untuk menentukan hak jagaan anak ini. Ini dalam kes Mariam versus Muhammad Arif. Okey. So kurang daripada itu, jawatan kuasa teknikal pada masa itu telah ditubuhkan dan diketuai oleh Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim sendiri, yang tuan-tuan dan puan-puan kenal. Dia adalah salah seorang daripada guru saya. Mungkin adik-adik tak sempat dengannya kot, sebab sekarang saya pun umur dekat 60 dah, dia pun dah lama meninggal. Tapi salah seorang guru saya semasa buat Master of Law di UIA dulu. Pada masa itu dia telah dilantik sebagai ketua kepada jawatan kuasa teknikal yang menyelaraskan di antara undang-undang syarak dan undang-undang sivil. Tujuan jawatan kuasa teknikal itu adalah untuk menaikkan taraf mahkamah syariah daripada yang sedia ada sekarang sekurang-kurangnya setanding ataupun lebih dengan mahkamah sivil. Tetapi di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh jawatan kuasa teknikal pada masa itu, di mana mereka mencadangkan satu perlembagaan persekutuan dipinda dengan memasukkan peruntukan baru kepada perkara 121 tadi, iaitu mencadangkan memasukkan klausa 1211A ini. Okey, itu dia. Asal usulnya 1211A ini dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan. Apa benda kata orang tadi, asas utamanya ialah bagi mengatasi masalah konflik berpunca daripada krisis bidang kuasa dalam kes kes Mariam lawan Muhammad Arif tadi. Okey. Jadi maka di situ wujudlah diluluskanlah dimasukkanlah satu pindaan terhadap 1211A ini dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan selepas kepada artikel 121 tadi. Jadi peruntukan ini nampaknya mudah, iaitu apa yang terdapat dalam bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa mengenainya. Itulah nampak pada zahirnya. Tetapi tujuan asalnya pindaan 1211A ini adalah seperti mana yang telah dijelaskan sendiri oleh Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak baca artikel tu, dia ada lapor dalam MLJ, 2 MLJ dengan 17 pada 1989, itu selepas
121A dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan pada 1988. Artikel dia pada masa itu dia bertajuk The Amendment of Article 121 of the Federal Constitution is effect on the administration of Islamic law. Itu tajuk artikel dia. Di mana dalam artikel tersebut Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim mengatakan bahawa adalah tujuan asal 1211A tadi adalah untuk mengatasi masalah seperti yang berbangkit dalam kes Maryam versus Muhammad Arif itu. Itu tujuan asal dia. Untuk mengatasi masalah percanggahan bidang kuasa berpunca seperti mana dalam kes Maryam versus Muhammad Arif tadi supaya tidak berlaku lagi. So inilah tujuan sebenar pindahan tersebut. Tetapi bukan bermakna untuk mengambil apa-apa yang terletak dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil untuk diberi kepada Mahkamah Syariah. Bukan itu maksud asal dia. Tujuan mengatasi tadi. Okey. Jadi dalam hal ini ramai orang yang beranggapan bahawa pindahan itu telah menyelesaikan semua masalah percanggahan bidang kuasa antara dua mahkamah itu. Dan jika selepas pindahan itu pun masih ada percanggahan, ini adalah kerana Mahkamah Sivil tidak mahu melepaskan bidang kuasa yang selama ini ada padanya. Okey. Dan sebenarnya anggapan seperti itu adalah meleset. Okey, jadi itulah di antara kalau berkait pada soalan tadi, adakah betul-betul merdeka? Nampaknya kalau nak bergantung kepada 1211A ini, mungkin tidak dapat dikatakan Mahkamah Syariah mengecapi kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Memang betul lah pindahan itu telah menjelaskan sedikit sebanyak kekeliruan, tetapi masih ada masalah yang tidak ditanganinya, yang hingga ke hari ini masih tidak boleh diatasi sepenuhnya dan mungkin tidak akan boleh diatasi tanpa perubahan besar kepada kedua-dua sistem mahkamah ini. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh yang senang, kalau terlihat dalam perkara, walaupun dia perkara subject matter, okey, saya kalau tidak dapat tu nanti boleh tanya semula. Walaupun perkara kes atau subject matter dalam satu kes itu mungkin terletak dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah seperti wakaf, tetapi salah satu pihak yang terlibat mungkin seorang bukan Islam, sedangkan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap orang bukan Islam. Di sini masih lagi 1211A itu tidak dapat mengekang Mahkamah Sivil mencampuri dalam isu wakaf, walaupun wakaf ini berkaitan dengan orang Islam. Hanya salah seorang sahaja daripada bukan Islam. Begitu juga dalam kes hadonat, apabila berlaku ayah atau ibu salah satunya memeluk agama Islam. Dia sebab mereka menggunakan peruntukan bahawa bila orang Islam pergi Mahkamah Syariah, bila orang bukan Islam pergi Mahkamah Sivil. Jadi apabila seorang itu telah keluar Islam, maka dia tidak boleh pergi lagi ke Mahkamah Syariah atas dasar dianya bukan orang Islam lagi. Maka dia pergi kepada Mahkamah Sivil. Jadi Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa kepada orang Islam, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa kepada orang Islam. Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa terhadap orang-orang Islam dan bukan Islam. Cuma 121A ini sahaja yang mengatakan bahawa kedua-dua mahkamah tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah Syariah. Tapi yang dah convert kepada bukan Islam tadi tetap akan berhak untuk mendapat pembelaan di Mahkamah Sivil. Okey. Begitu juga dalam beberapa persoalan lain seperti mengenai undang-undang tanah, estoppel ataupun adverse possession yang adalah undang-undang sivil dan Common Law of England yang terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. So dalam kes-kes tanah ini walaupun kes tanah orang Islam, tetapi dia tetap kena pergi ke Mahkamah Sivil. Itu dia.
beberapa perkara yang masih belum dapat diatasi walaupun ada 1, 2, 1, 1A tadi. Begitu juga dengan malah harta pusaka. Perkara-perkara yang berkaitan dengan wasiat. Bidang kuasa mahkamah syariah hanyalah ada kuasa untuk mengeluarkan CJ faraid. Okey, kita buat pembahagian isteri dapat 1/6, contoh 1/8 dan sebagainya kan. Jadi itu CJ faraid dikeluarkan oleh mahkamah syariah, tetapi penyelesaiannya tetap dia kena pergi kepada pejabat pusaka. Pejabat pusaka ini adalah salah satu daripada anak kepada mahkamah sivil. Jadi walaupun di situ sepatutnya harta orang Islam boleh terus diselesaikan pembahagian dan dikeluarkan perintah oleh mahkamah syariah, tetapi undang-undang yang ada pada hari ini masih lagi hanya mahkamah syariah mengeluarkan CJ faraid sahaja, tetapi tetap kena pergi kepada pejabat pusaka untuk penyelesaian yang seterusnya. Tukar nama, ada apa dan sebagainya. Pejabat pusaka ini nama saja pejabat pusaka, tapi sebenarnya dia adalah mahkamah sivil. Jadi itu kepada persoalan tadi, adakah mahkamah syariah betul-betul merdeka dengan 1, 2, 1, 1A tadi, saya rasa dia tidaklah dikatakan satu menjamin sangat mahkamah sivil tidak mencampuri urusan mahkamah syariah ini. Okey, kita pergi kepada lebih spesifik sama ada kemerdekaan telah betul-betul dikecapi oleh mahkamah syariah dengan artikel 12111A ini. Suka saya merasakan bahawa masih belum merdeka lah, masih belum betul-betul boleh berdiri sendiri dengan undang-undang yang ada mahkamah syariah ini. Capur tangan secara zahirnya nampak masih ada, walaupun 12111A telah dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi capur tangan ini suka saya mengatakan dia lebih kepada cabaran-cabaran terhadap bidang kuasa mahkamah syariah itu sendiri. Okey, maksudnya dia mencabar bidang kuasa mahkamah syariah yang ada dalam senarai jadual ke-9, senarai negeri tadi. Dia mencabar di situ. Maknanya masih pihak-pihak bawa ke mahkamah tinggi sivil, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan sivil untuk mencabar kesahihan undang-undang yang ada dalam mahkamah syariah ini adalah valid ataupun tidak. Dewan Undangan Negeri boleh meluluskannya. Mereka mencabar ini bukan mencabar kepada enactment itu saja, mereka mencabar terhadap kuasa yang telah diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan tadi. Di dalam senarai senarai 1 jadual ke-9 tadi. Okay, sebagai contohlah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar sebenarnya kes dipanggil kes Iki Putra, kes Iki Putra yang telah ditangkap dalam satu pesta gay di Selangor kan. Jadi di situ tangkapan dibuat oleh pihak penguatkuasa agama, tetapi mereka telah mencabar bidang kuasa ini, enactment di Selangor ini kepada Mahkamah Persekutuan dengan mengatakan bahawa mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa terhadap kesalahan dia ini. Kerana dia melibatkan digelar sebagai satu kesalahan jenayah. Dan mereka menghujahkan bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan, kuasa criminal law ini adalah kuasa Mahkamah Persekutuan. Bukan kuasa negeri. Jadi mereka mencabar keputusan ini. Tangkapan ini, dan akhir sekali Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa tangkapan oleh penguatkuasa agama Selangor itu tidak sah. Kerana dia melibatkan perkara criminal law.
dan mereka menghujahkan bahawa kriminal ini adalah di bawah kuasa kuasa persekutuan, bukan kuasa negeri. Itu dia kes yang berlaku. Begitu juga dalam satu kes liwat, di mana Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa kes liwat ni telah ada dalam kanun kesiasaan. So, bila telah ada dalam kanun kesiasaan, bermakna pihak berkuasa negeri, Dewan Undangan Negeri tidak boleh lagi memperuntukkan kesalahan liwat dalam enakmen Mahkamah Syariah ini. Mereka sebab sudah ada dalam kanun kesiasaan yang pakai di dalam Mahkamah Sivil. Ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Pencanggahan-pencanggahan ini yang saya mengatakan bahawa mereka mencabar terhadap punca kuasa asal itu lagi, iaitu kuasa Dewan Undangan Negeri mengadakan beberapa peruntukan berkaitan kesalahan jenayah syariah ini, kerana mereka mengatakan bahawa dalam jadual ke-9 tadi itu adalah kuasa persekutuan, bukan kuasa negeri. Okey. Dan begitu juga yang yang terkini mungkin belum itu lagi, iaitu ada 2 orang peguam di negeri Kelantan. Saya tak payah sebutlah namanya. Dia telah mencabar baru dalam seminggu 2 ni, dia telah mencabar peruntukan enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Kelantan. Enakmen yang terbaru diluluskan tahun 2019, di mana mereka mencabar bahawa telah memasukkan satu noti usul bahawa mohon satu deklarasi daripada Mahkamah Persekutuan Malaysia untuk beberapa seksyen yang ada dalam enakmen kesalahan jenayah syariah Kelantan itu diisytiharkan sebagai tidak sah dengan alasan Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada kuasa itu untuk meluluskan beberapa seksyen dalam enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Kelantan. Di antaranya ialah seksyen 5, 11, 13, 14, banyaklah. Sehingga seksyen 47 yang kesalahan yang melibatkan pemujaan salah, melibatkan pemusnahan tempat ibadat, berkaitan dengan liwat, berkaitan dengan kesalahan menjual atau memberikan anak orang bukan Islam, memberi anak kepada orang bukan Islam ataupun kepada orang Islam yang berperangai buruk, dan beberapa perkara lagi. Mereka mengatakan bahawa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara persekutuan. Oleh itu mereka telah mencabar dan memohon satu deklarasi daripada Mahkamah Persekutuan. Ini yang terbaru. Saya boleh sebutkan di sini kerana kes ini akan jadi satu kes yang usul tu dia tidak rahsia lagi. Itulah. Jadi di situlah saya nak ceritakan tentang adakah betul-betul Mahkamah Syariah ini betul-betul mengecapi kemerdekaan walaupun setelah ada peruntukan 1211A ini. Jadi dengan kata lain, masih lagi belum betul-betul dapat berdiri dengan sendiri kerana masih ada kuasa mentafsir dan membuat semokan terhadap apa-apa berkaitan dengan judiciary review ini adalah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Jadi apa-apa pun masih lagi boleh dinilai dan dibuat keputusan oleh Mahkamah Persekutuan terhadap apa perkara yang berkaitan walaupun berkaitan dengan syariah, walaupun berkaitan dengan fatwa oleh mufti. Mufti telah mengeluarkan fatwa, tetapi masih lagi orang boleh mencabar di Mahkamah Persekutuan untuk melihat bahawa adalah fatwa itu adalah valid ataupun tidak. Andai sekadar fatwa itu berkaitan dengan yang mereka katakan dalam senarai persekutuan, maka Mahkamah Persekutuan masih boleh untuk mengatakan bahawa fatwa itu adalah tidak sah dan tidak ada kuasa. Itulah untuk sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan perkara konflik bidang kuasa dua mahkamah ini, sama ada ianya masih lagi merdeka ataupun tidak. Mana Tuan Pengurusi? Saya masih ada masa lagi ke? Ada, boleh Tuan. Tuan boleh Boleh kongsi. lagi.
Okey, Boleh. terima kasih. Dan saya pergi kepada uh, persoalan yang ketiga lah ya. Persoalan yang ketiga, pada pandangan Yang Amat Arif, apakah solusi terbaik yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan tidak berlaku lagi konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Saya ingat ini saya sentuh yang sebagai seorang yang keempat, mungkin tergolong dalam kesimpulan dah kot. Tetapi soalan yang keempat, ada juga akhir-akhir ini terdapat isu dalam kalangan umat Islam yang mencabar kewibawaan Mahkamah Syariah di atas alasan human right ataupun dan juga sebagai personal sin. Apakah pandangan Yang Amat Arif tentang fenomena ini? Okey, saya pergi pada persoalan yang keempat dulu, iaitu berkaitan dengan golongan yang mengatakan bahawa ini human right, ini hak dia, dari segi human right. So tak ada orang boleh nak sentuh dia. Dan ini adalah dia bukan personal sin. Itu kata orang kalau ayat Terengganu kau. Ini akulah urusan aku dengan Tuhan, apa mu nak bicara kan. Okey. So pada saya pandangan-pandangan seperti ini adalah mereka mengatakan bahawa mereka ingin membuat sesuatu yang kononnya tidak berkait dengan orang. Itu urusan dia lah. Contohnya tak nak sembahyang, dia tak nak puasa, dia tak nak bayar zakat. Itulah, dia tidak berkait dengan orang. Untuk diri dia sendiri, personal sin. Sebenarnya human right dengan personal sin ni lebih kurang sama dalam satu kategori lah kan. Kononnya hak aku. Tetapi kena ingat bahawa dalam Mahkamah Syariah ini, dalam perkara agama ini, bila kita mengakui bahawa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, dan Al-Quran kitab kita dan sebagainya kan, bahawa dia tugas seorang Islam ini, dia ada konsep nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi itu tanggungjawab personal ataupun tanggungjawab bersekumpulan ataupun tanggungjawab pemerintah. Jadi bagi mereka yang kata this is my personal sin, mana you tak perlu ganggu saya. Okay, tak betul lah. Kerana pihak pemerintah masih boleh membuat peraturan khusus bagi mengatur perjalanan hidup umat Islam ini di satu-satu negeri supaya mengikut landasan agama yang sebenar-benarnya dan mencegah kemungkaran berlaku. Kemungkaran ini bermaksudlah tidak mengerjakan perkara-perkara ibadat. Pihak pemerintah masih boleh buat peruntukan ini yang dinamakan sebagai kesalahan-kesalahan takzir. Iaitu salah satu undang-undang yang boleh diadakan oleh pihak pemerintah, hak pemerintah untuk mengadakan ini selain daripada hudud dan qisas tadi. Mana-mana yang tidak diperuntukkan kesalahannya dalam hudud dan qisas, maka pihak pemerintah masih boleh membuat undang-undangnya sendiri bagi mengatur perjalanan. Jadi berkaitan dengan mereka yang mengatakan personal dia itu, ini adalah hak peribadi dia, dosa peribadi dia tak sembahyang, aku tak menyusah orang, dia kata aku tak puasa ikut pandai aku lah, aku tak ambil sembahyang, aku tak ambil bayar zakat ikut pandai aku lah, aku tak menyusah orang. Berbanding dengan perkara liwat, zina tadi kan, dia melibatkan orang lain kan, kononnya mungkin orang boleh mengandung, orang boleh mendatang penyakit, tapi perkara yang seorang sendiri ni dia kata. So di situlah pemerintah masih berhak membuat undang-undang berkaitan dengan takzir tadi, iaitu perkara-perkara yang tidak disebut di dalam hudud dan qisas, maka pihak pemerintah masih boleh buat. Okey. So saya pergilah kepada soalan yang ketiga tadi dan saya buat sebagai soalan yang terakhir, iaitu apakah cadangan ataupun solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dikatakan berlaku konflik perundangan ini. So saya berpendapat bahawa yang pertama, yang nombor satu sekali, pihak mahkamah ini dia adalah pihak judiciary.
dia pihak undang-undang lah kan, dia tidak buat undang-undang. So maka ada satu pihak yang membuat polisi, iaitu kita mengikut tata cara ataupun prinsip dalam negara kita, iaitu kita ada pihak pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak judisiari. So judisiari ini mahkamah lah kan, dia mentafsir undang-undang yang telah diluluskan, yang telah dibuat dasarnya oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif tadi. So di sini saya berpendapat bahawa perlu satu intervensi ataupun satu capur tangan parlimen lah bagi membuat pindaan kepada perlembagaan persekutuan. Namun dianya bukan satu jalan yang mudah lah, kerana intervensi parlimen ini memerlukan komitmen ahli-ahli politik yang membincangkan, sebab kita nampak bahawa pecanggat ini telah menyebabkan satu huru-hara. Yang huru-haranya ialah mereka yang terlibat tadi jadi sentiasa berlaku perbalahan, sentiasa berlaku kencang mengecam. Okey. Yang sekarang ini apabila berlaku pecanggahan ini, orang sentiasa mengatakan okey, Dewan Negeri kena ubah. Oleh Dewan Negeri kena ubah bila berlaku pecanggahan. Saya berpendapat bahawa harmonisation di antara kedua-dua ini perlu diadakan. Kerana tidak semestinya Dewan Undangan Negeri yang perlu ubah apabila bercanggah dengan persekutuan. Kenapa tidak pihak persekutuan mengubah juga senarai mereka supaya ianya tidak bercanggah dengan negeri. Jadi pada saya, kalaulah Mahkamah Persekutuan berkata demikian, tidak semestinya mahkamah berkaitan dengan syariat ini, senarai negeri perlu diubah. Apa salahnya senarai persekutuan itu diubah dan mana-mana yang berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariat dipindahkan kepada senarai negeri. So saya ingat harmonize ini perlu dijalankan. Tidak mengatakan bahawa hanya pihak negeri saja kena ubah, pihak negeri saja kena ubah. Tidak. Itu pada saya perlu dibuat satu kerjasama, dan dalam hal ini sebab tu saya kata tadi campur tangan ahli-ahli parlimen dalam hal ini untuk menentukan perkara-perkara tadilah secara harmonisation. Begitu juga perlu beberapa perkara perlu dijelaskan dalam perlembagaan persekutuan tadi. Khususnya contohnya dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan, dengan menjadikan apa-apa yang bertentangan dengan perintah agama Islam adalah tidak perlembagaan. Jadi begitu juga perkara-perkara lainlah supaya senarai 2, senarai bersama, sebab dalam perlembagaan persekutuan dia ada 3 senarai kan. 1 senarai negeri, 2 senarai persekutuan, 3 senarai bersama. So saya ingat perkara-perkara kalau tak boleh nak ubah senarai persekutuan diberi pada senarai negeri, kalau ia berkaitan dengan orang Islam, tetapi boleh dibuat dalam senarai bersama. Senarai bersama ini yang boleh katakan boleh diharmoniskan di antara federal dengan pusat. Dia isu yang utamanya ialah apabila benda itu telah ada dalam senarai negeri dan telah ada dalam senarai persekutuan, tapi yang masalahnya ada golongan yang rasa tidak senang hati, mereka mencabar perkara ini ke Mahkamah Persekutuan untuk dilihat semula. Jadi pada saya mungkin perkara ini perlu diperbetulkanlah. Solusinya pada saya ialah buat masa ini hanya harmonisasi, diharmonikan undang-undang bidang kuasa persekutuan dengan bidang kuasa syariat secara harmoni sahaja. Kerana mungkin untuk buat satu pindaan perlembagaan perlu melalui satu parlimen
yang memerlukan kepada satu majoriti perbahasan yang kuat dan sebagainya. Contohnya lah kan, Akta 355 yang ingin menaikkan denda kepada orang Islam, masih lagi mendapat halangan sehingga ke hari ini, kan. Sedangkan ini berkaitan dengan orang Islam, tetapi yang antara penentang-penentang itu termasuklah orang bukan Islam. Kenapa mereka mesti tentang kalau tidak berkait dengan mereka, kan? Dan orang Islam pula yang selama ini mahukan sesuatu yang baik, kenapa mesti tentang? Adakah kamu ingin melakukan kesalahan atau sebagainya? Kenapa mesti ditentang apa benda cadangan pidaan Akta 355 ini? Sedangkan dalam masa yang sama kita tidak mahu perkara-perkara kebinasaan, kemukaran berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang sama condemn juga Mahkamah Syariah pada hari ini tidak ada taring. Kerana dendanya yang rendah, orang tidak takut dan sebagainya. Tapi bila nak Akta 355 nak naikkan ni, mereka orang yang sama juga menentang ini apa macam-macam lah. Okey, so persepsi orang-orang yang suka menentang tidak tentu hala ini mungkin mereka boleh melihat kembali kepentingan agama, kepentingan umat Islam dan sebagainya. So, buat masa ini pindaan undang-undang itu sedang dicadangkan, tetapi untuk sementara ini perlu diharmonisasikan antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil cuba menghormati prinsip 1211A dan bahagian Mahkamah Syariah cuba mengadakan peruntukan undang-undang yang sebanyak mungkin. Kerana pernah diputuskan oleh sebuah mahkamah persekutuan mengatakan bahawa oleh kerana tidak ada undang-undang tersebut dalam Mahkamah Syariah, maka Mahkamah Sivil boleh memutuskan hal ini. Jadi di situ pun perlu diambil kira bahawa Mahkamah Syariah, mana bahagian badan kehakiman di negeri, badan perundangan di negeri, perlu mengadakan sebanyak mungkin undang-undang yang telah disebut di dalam senarai negeri tadi. Jangan sekadar kita sudah ada dalam senarai negeri, itu secara tafsiran, secara implied kita ada bidang kuasa, tetapi selagi kita tidak mengadakan enactment kita sendiri, seolah-olah tidak ada undang-undang yang berkuat kuasa dalam negeri itu. Menyebabkan Mahkamah Sivil kata, kami sudah ada bidang kuasa asal, oleh kerana negeri ini tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka kami berkuasa untuk menentukannya. Jadi, ini banyak perkara yang masih perlu dilakukan demi untuk mengatasi masalah konflik bidang kuasa ini yang tak tahu sampai bila ianya akan selesai. Selagi masing-masing mengatakan perkara ini tak betul, perkara ini tak betul. Itulah. Saya ingat apa benda satu lagi yang saya nak sharekan kan. Saya ada terbaca dalam FNT, iaitu yang agak membimbang jugalah kan. Sorry to say lah iaitu satu macam alumni, macam reunion pelajar-pelajar Faculty of Law Universiti Malaya dalam satu dia punya Jubilee Celebration pada last Friday lah kan. Saya terbaca di situ antara satu petikan dalam Jubilee Celebration itu ada dibangkitkan isu supaya kalau dekat sini dia kata presently there is already a law governing the Commissioner of Law Revision and Law Reform under the revision of Law Act 1968 X1. However, the law revision and law reform revision is under the agency. Just amend Act 1 to upgrade the commissioner to fulfill commission to be a statutory independent body to keep the laws of Malaysia under review and to recommend from
reform where it needs without being under the executive control. Dan ada, in the presence of the Chief Justice, the Prime Minister also made a fervent commitment to defend judicial independence. The judiciary plays an essential role in safeguarding the rakyat's right. On June 10, 1988, Parliament amended Article 1211 of the Federal Constitution to delete the provision which had expressly vested the judicial power of the Federation in the High Court and the inferior courts of the country. As a consequence, Article 1211 now only states that those courts shall have such jurisdiction and power as may be conferred by or under federal law. Okey. Jadi dalam di antara perkara-perkara disebutkan itu seolah-olah macam tidak dilihat semula apa kedudukan Perlembagaan Persekutuan dan kuasa-kuasa Mahkamah Sivil ini bermula tahun 1988. Jadi di sini pada 1988 lah 1211A huruf besar tadi itu dimasukkan dalam parlimen. So pada saya lah, ini bukan satu tuduhan, bukan satu apa. Cuma kalau itu bermakna artikel 1211A ini termasuk dalam perkara yang perlu akan direview balik. Dalam masa yang sama, saya banyak perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan ini banyak tidak menyebelahi peruntukan-peruntukan yang diduduskan oleh Dewan Undangan Negeri. Khususnya perkara yang berkaitan dengan criminal law tadi. Kerana Mahkamah Persekutuan mengatakan bidang kuasa jenayah adalah bidang kuasa persekutuan. Tidak ada bidang kuasa negeri. Jadi berkaitan dengan apa Guthrie tadi, statement-statement tadi mungkin takutlah nanti 1211A pun akan dibuat review balik dan sebagainya. Semoga Allah memelihara undang-undang syariah ini dan 1211A ini, walaupun kita nampak masih lagi banyak halangan, perlu ditambah baik lagi, dan walau bagaimanapun dia tetap perlu ada dalam dalam Perlembagaan Persekutuan jugalah sebagai satu titik tolak yang pertama untuk lebih dilanjutkan lagi peruntukan-peruntukan lain yang boleh menjaga kepentingan bidang kuasa kajian DUN dan juga Mahkamah Syariah itu sendiri. Saya ingat setakat ini saya telah mengumpas 4 soalan dah. Saya sekali lagi minta maaf lah, saya ada 2 slide sebenarnya. Satu slide itu saya bercakap secara umum tentang konflik bidang kuasa di antara Mahkamah Syariah dan Sivil. Tetapi bila saya terima soalan secara spesifik ini, maka saya mengulas dalam bentuk soalan lah. Walau bagaimanapun insya-Allah saya berjanji saya akan share dengan anak-anak saya lah, masih lagi pelajar di Nizar. Saya akan share kedua-dua kertas saya ini kepada urus dia nanti. So pilihlah mana satu yang agak-agak boleh memberi penjelasan dan sebagainya. So, itu saya berhenti di sini dululah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Cukup jelas sekali penerangan yang telah diberikan oleh Yang Ma'arif Tuan Haji berkenaan dengan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Baik, Yang Ma'arif Tuan Haji, kita ada soalan daripada penonton kita. Okey, katanya daripada Nur Maisarah. Assalamualaikum Yang Ma'arif Tuan. Andai tidak keberatan, bolehkah Yang Amat Arif menceritakan sedikit peruntukan berkaitan dengan takfir dan apakah yang harus dilakukan sekiranya seseorang itu seakan tekad untuk keluar dari Islam? Okay. Mungkin Yang Amat Arif boleh beri pandangan berkenaan dengan soalan ini. Okey, khusus berkaitan dengan seseorang yang ingin keluar Islam. Okey. Bidang kuasa yang ada dengan Mahkamah Syariah sekarang ialah hanya mengesahkan, membuat pengesahan sama ada seorang itu masih beragama Islam ataupun telah keluar Islam. So Mahkamah Syariah pada hari ini tidak ada bidang kuasa untuk membenarkan seseorang itu untuk keluar Islam. Permohonan boleh dibuat
Tetapi untuk di negeri Terengganu dan juga beberapa negeri yang lain hanya ada bidang kuasa mengesahkan sahaja. Seorang itu masih beragama Islam ataupun telah pun keluar Islam. Okey. Kalau tak silap saya, minta maaf lah. Kalau tak saya di Negeri Sembilan rasanya mungkin ada. Tapi saya akan cek semula. Dia ada bidang kuasa untuk membenarkan seseorang itu sama ada keluar Islam ataupun tidak. Okey. Jadi ini menimbulkan satu kesan juga apabila seseorang itu di mahkamah syariah dia tidak ada peluang untuk membohong untuk keluar Islam. Dia inilah konfliknya dari segi agama dan undang juga. Mungkin dia akan awal-awal lagi dia keluar Islam dan akhir sekali dia bila melakukan kerja-kerja perbuatannya tidak lagi seperti mana orang Islam kan. Maka ketika itu dia akan buat permohonan untuk mengesahkan bahawa dia bukan lagi orang Islam. Jadi itulah bidang kuasa yang ada setakat ini. Okey, itu saja. Okey, baik. Yang Makrif Tuan. Soalan seterusnya daripada saudari Wafa Korirah katanya, jika berlaku pertembungan bidang kuasa antara mahkamah syariah dan juga sivil, jadi kes itu akan dibicarakan di bawah bidang kuasa syariah ataupun sivil? Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan? Okey. Pertembungan ini biasanya berlaku setelah ianya dibicarakan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah telah memutuskan perkara-perkara tersebut ataupun macam saya katakan tadi kes Iki Putra tadi takapan pun telah dibuat oleh pihak penguatkuasa agama dan telah dibawa kepada mahkamah syariah dan beberapa kes lagi. Jadi apabila mereka didenda didapati bersalah berkaitan dengan perkara yang dipertuduhkan tadi, di situlah barulah dia akan pergi pencabaran itu ke Mahkamah Persekutuan tadi. Kalau dia tidak dibuat tindakan apa-apa, mungkin dia tidak cabar. Tetapi apabila dicabar, maka bila dia nak dikenakan apa-apa hukuman, barulah dia mencabar. Tempat cabaran macam saya kata tadi lah, semuakan terhadap keesahan satu-satu peruntukan itu adalah di Mahkamah Sivil, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan. Jadi menjawab soalan tadi, maka sudah tentulah keputusan yang terakhir yang akan diterima pakai apabila berlaku konflik tadi ialah keputusan oleh Mahkamah Persekutuan Sivil tadi. Itulah dia punya sistem dia. Okey, ketika itu Mahkamah Syariah sudah tidak boleh buat apa-apa lagi kerana the highest court, our Supreme Court di Malaysia ini adalah Mahkamah Persekutuan. Itu dia sistem kehakiman perundangan di Malaysia kita. Okey. Saya harap dapat menjawablah sedikit sebanyak ya. Okey, cukup menjawab sekali persoalan. Okey, seterusnya kita ada persoalan daripada penonton kita di Facebook. Daripada saudara Aidil Abdul Halim, katanya, Ya Amat Arif, saya pernah mendengar pandangan Tan Sri Nazir Razak menyatakan bahawa untuk menyelesaikan segala kecelaruan dan konflik yang berlaku dalam apa-apa bidang, sama ada eksekutif, judiciary dan juga legislatif, adakah adalah dengan agenda risik? Apa pandangan Yang Amat Arif berkaitan dengan agenda risik segala undang-undang dalam bidang kuasa mahkamah yang wujud di Malaysia? Agenda apa? Agenda risik. Risik? Reset. Reset. Yep. Saya tak pastilah sebab sebenarnya dah banyak cadangan-cadangan yang telah dikemukakan bagi mengatasi masalah-masalah tadi kan. Dan saya tak nak campurlah dengan riset tadi kerana dia kadang-kadang dia melibatkan pandangan-pandangan politik. Jadi sebagai judiciary ini kita mengharapkan satu penambahbaikan terhadap sistem kehakiman di negara kita dengan mengambil kira kata orang sistem kehakiman di luar negara macam di Indonesia,
Walaupun dia ada dua mahkamah, mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Mahkamah syariah dipanggil mahkamah pengadilan agama dan hakimnya adalah orang yang sama. Di situ mungkin boleh juga diambil kira bagi mengatasi masalah ini yang dinamakan daripada dua sistem itu dibandingkan kepada satu sistem. Begitulah. Tapi berkaitan dengan yang riset yang terbaik, saya rasa saya no comment lah. Nanti yang tu dia boleh melibatkan ada pernah dibincangkan sebelum ini. Saya ingat itu salah satu cadangan yang mungkin boleh mengatasi masalah ini, insyaAllah. Okay, baik Tuan. Seterusnya kita ada soalan lain daripada Ada lagi. saudari Ain Khadijah, katanya sekiranya berlaku konflik bidang kuasa di antara kedua-dua mahkamah, jika dicadangkan hakim mahkamah sivil hendaklah bersidang bersama-sama seorang hakim syari'i, pada pandangan Yang Ma'arif Tuan, sejauh manakah ianya dapat menyelesaikan konflik bidang kuasa tersebut? Ya, itu telah pun termasuk dalam salah satu cadangan oleh pihak kerajaan yang akan dibuat. Tak tahulah bila selesai, di mana cuma amalan sekarang berlaku di Mahkamah Rayuan lah. Benda itu telah berlaku di Mahkamah Rayuan, di mana Mahkamah Rayuan Syariah ini biasa bersidang dengan 3 orang panel. Contohnya di Mahkamah Syariah Terengganu lah. Saya Ketua Hakim Negeri Terengganu, saya akan mempromosikan Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu. Tetapi panel-panel yang di sebelah saya 2 orang lagi itu terdiri daripada hakim-hakim Mahkamah Sivil dan juga terdiri daripada ketua-ketua hakim Mahkamah Syariah yang lain. Dan kadang-kadang panel itu sebelah saya itu kalau berkaitan dengan itu saya di antaranya dilantik juga ahli-ahli akademik dalam bidang-bidang perundangan untuk menjadi panel yang bersidang sekali dalam satu masa. Perkara itu telah pun diamalkan sehingga sekarang. Tapi untuk amalan sebagai salah satu amalan yang mengatakan inilah amalan di Malaysia di peringkat Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rendah, masih lagi di dalam, pernah ada dicadangkan sebelum inilah. Tapi saya tak tahu dah setakat mana dah usaha tersebut telah diketengahkan. Cuma cadangan tadi telah pun dipraktiskan di Mahkamah Rayuan Syariah di negeri-negeri, di mana hakim Mahkamah Sivil bersidang sekali dengan hakim Mahkamah Syariah sehinggalah ke hari ini. Sajalah. Okey, baik. Ada soalan ni pada saya sendiri. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan bila kita bercerita mengenai pemahaman masyarakat terhadap bidang kuasa mahkamah ni. Disebabkan mereka kurangnya pemahaman, adanya masalah-masalah sehingga mencabar mahkamah akta ataupun enakmen mahkamah itu sendiri. Mungkinlah pada pandangan Yang Amat Arif Tuan berkenaan bagaimana kita nak memaksimumkan pemahaman masyarakat mengenai bidang kuasa mahkamah. Mungkin pandangan Yang Amat Arif Tuan. Saya minta maaf lah, setakat yang saya tahu, cabaran-cabaran yang dibuat itu mungkin pada zahirnya pihak pemohon itu orang ramai. Tetapi isunya sekarang ialah yang mencabar ini adalah daripada kalangan lawyer. Minta maaf lah, mungkin sahabat saya ada yang lawyer, Azwadi pun lawyer kan. Jadi tak tahulah macam mana nak didik lagi. Saya bersetuju dengan cadangan itu supaya diberi pemahaman tentang bidang kuasa ini kepada masyarakat supaya mereka juga cerdik undang-undang. Tetapi pencabaran terhadap bidang kuasa ini daripada kalangan lawyer sendirilah yang telah pun terlatih dan telah mengetahui selok-belok secara detail tentang perundangan. Contoh yang saya katakan, yang terbaru, usul membohong deklarasi enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Kelantan itu adalah tidak sah. Dua-dua orang pemohon itu adalah lawyer yang sedang praktis dan berkhidmat sebagai lawyer sehingga ke hari ini. Jadi nak kata bagi pencerahan itu boleh dibuat, tetapi golongan-golongan yang telah celak undang-undang pun masih lagi diri mereka sendiri sebagai pencabar kepada bidang-bidang ini. Oleh itu saya menyerulah kepada adik-adik, saya difahamkan ini fakulti syariah ke?
Fakulti Ya, Undang-Undang betul. ke? Ha? Seperti ISM Pengajar Islam Syariah. Pengajian syariah. Saya mengharapkanlah selaku ketua hakim lepas pada ni menjuruskanlah untuk menjadi peguam. Kerana peguam ini adalah satu golongan yang sangat-sangat penting dalam menegak undang-undang Islam. Golongan peguam adalah satu grup. Selain daripada ahli politik, peguam lah antara orang yang paling. Bayangkanlah kalau doktor yang bercakap nak pindah undang-undang, siapa nak dengar dia? Pegawai bank nak bercakap, mesti peguam yang bercakap baru orang akan dengar. Jadi saya menggalakkanlah adik-adik yang ada dalam bidang ini supaya melihat karier akan datang menjadi sebagai seorang peguam ataupun pengamal undang-undang, tak kira lah sama ada sebagai hakim ke magistrat ke peguam, tetapi teruskan bidang perundangan ini bagi memastikan bahawa perundangan Islam di negara ini, di negeri ini dapat ditegakkan melalui, bukan kata kita mesti kena jadi Perdana Menteri atau Menteri Besar, tapi once kita sebagai seorang peguam, automatically ibarat kalau doktor lah kan, doktor kata makan Panadol, orang akan makan Panadol. Begitu juga dengan peguam, kalau desakkan supaya ini, barulah suara itu suara yang berkualiti, suara yang valid. Jadi mengharapkanlah adik-adik, bukan kata jangan kerja lain, tapi lebih tumpu kalau boleh, sebab negara sangat memerlukan ramai peguam-peguam yang mahir dalam dua-dua bidang, civil dan syariah. Mereka yang berada di bidang syariah ini sangat-sangat beruntung kerana mereka lebih mengetahui perundangan syariah. Dan saya difahamkan lepas ini Azwadi akan terangkan karier seorang peguam. Tanyalah Azwadi macam mana karier seorang peguam dan sebagainya. Jadi kembali pada persoalan tadi, program celik undang-undang ni tidak boleh putus, dia mesti diperjelaskan kepada masyarakat. Cumanya golongan yang telah pun mahir dalam undang-undang inilah yang biasanya telah mencabar keputusan keupayaan dan kuasa Dewan Undangan Negeri ke Mahkamah Persekutuan. Saya harap mereka pun akan menolong juga supaya mencabar ataupun membuat satu desakan supaya Mahkamah Persekutuan menghormati keputusan Mahkamah Syariah. Jadi itulah berkata timbal balas tidak boleh salah menyalahkan antara satu sama lain. Itu sajalah tuan puan pun adik promosi lupa nama saya Nur Hafizah ke? Nur Safina. Nur Safina. Okey, itu saja. Okey, baik tuan. Mungkinlah kita sebelum kita nak tutup lah slot kita pertama kita pada pagi ini, mungkinlah Yang Ma'arif Tuan Haji nak beri kata-kata akhir ataupun nak kongsikan kepada penonton kita pada hari ini. Nak kongsikan. Oh ya. Yeah. Okey, kata-kata akhir saya macam tadilah saya ingat tadi dah kata-kata akhir tadi bahawa negara sangat memerlukan orang-orang yang mahir dalam bidang-bidang khususnya bidang perundangan ini. Kita jangan nampak ramai dah peguam. Kita jangan nampak sebenarnya bidang peguaman syar'i ini masih baru. Dia sama dengan mahkamah syariah. Dia walaupun dia tetap masih baru dan memerlukan kepada beberapa usaha untuk meningkatkan lagi kedudukannya. Dia masih baru. Sama juga bidang peguam syar'i ini masih baru. Dan kalau kita tengok peguam civil, peguam civil dia tetap masih memerlukan menjadi peguam syar'i untuk untuk meningkatkan kualiti dia, untuk karier dia lebih maju dan berjaya. Dia tidak boleh bergantung kepada civil sahaja. Jadi saya mengharapkan kata-kata akhir saya ini memberi galakan kepada adik-adik bahawa bidang perundangan ini satu bidang yang kata orang yang tidak boleh dipandang mudah, perlu diambil kira kerana ialah salah satu tonggak, kumpulan tonggak yang akan menyuarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan Islam dan juga perundangan sivil untuk masa depan negara. Dan akhir sekali saya ucap syabas kepada Fakulti Pengajian Islam Syariah UNIZA kerana dapat mengadakan program seumpama ini
yang boleh sedikit sebanyak berkongsi beberapa pengembangan terbaru. Sebenarnya banyak perkara yang saya boleh sharekan lagi, tapi lebih dalam berbentuk kes. Banyak kata saya lebih berbentuk kes macam ni apa yang berlaku, kes macam ni apa yang berlaku, apa masalah. Saya lebih banyak buat paper berdasarkan kes dan analisa kes. Tujuan untuk memahami, memberi faham kepada orang-orang yang bertanya, kerana sebelum ni UKM pun ada minta saya bagi talk ini, si Melaya pun ada minta saya bagi talk seumpama ini. So saya nampak untuk lebih memahami ialah saya lebih bawa kepada bentuk kes. Dan daripada kes itu saya hurai apa peruntukan supaya adik-adik lebih, kalau bercakap dengan lawyer senang. Ni adik-adik yang baru nak jadi lawyer ni, kita cuba susunkan mengikut supaya senang dia fahami dalam kes ini apa dia punya subject matter dan sebagainya lah, apa peruntukan, apa kelemahan dan sebagainya. Jadi untuk itu, untuk akhir sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Fakulti Pengajian Islam Contemporary ke, bahagian khusus bahagian syariah, dan syabas atas seminar pada hari ini. Dan saya ingat itu sajalah, dan saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan, keterlanjuran dan kesilapan kata daripada saya. Dan insya-Allah macam saya janjikan, kedua-dua kertas saya itu saya akan share dengan pihak urus dia untuk dikongsikan bersama dengan adik-adik lah, kalau sekiranya dianya dapat membantu sikit sebanyak dalam membuat rujukan. Itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai sesi pertama webinar berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Dengan itu jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Arif Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad kerana sudi memberikan perkongsian kepada para penonton berkenaan dengan tajuk pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat buat kita semua dan juga menjadi inspirasi untuk kita terus maju dalam bidang yang ingin kita kecapi, insya-Allah. Baiklah, untuk makluman para hadirin, slide kedua webinar kita akan bersambung selepas ini bersama yang berusaha Tuan Wan Muhammad Aziadi bin Wan Abdul Jalil selaku Peguam Syari'i di firma Guaman Syari'i Wan Muhammad Aziadi dengan tajuk Karier Peguam Syari'i. Jadi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.